Okay guys, Assalamualaikum. So untuk video first aku ni, aku nak kongsi sikit dengan korang pasal Piala Dunia 1930. Okay, Piala Dunia 1930 ni adalah Piala Dunia yang pertama diadakan dalam sejarah Piala Dunia. Okay, untuk 1930 ni, negara yang menjadi tuan rumah adalah Uruguay dan dilangsungkan pada 13 hingga 30 Julai 1930. Untuk venue, ada 3 venue di satu bandar, iaitu bandar Montevideo. Montevideo ni adalah bandar yang menjadi ibu negara kepada Uruguay. So kalau macam Malaysia, Kuala Lumpur lah. So untuk Uruguay, ibu negara dia Montevideo. So 3 venue yang terlibat dalam Piala Dunia adalah Estadio Centenario, Estadio Grand Park Central dan juga Estadio Pocitos. Okey, untuk edisi 1930 ini adalah satu-satunya edisi FIFA World Cup yang tidak ada pusingan kelayakan untuk menyertai. So sebenarnya untuk edisi kali yang pertama ni, FIFA jemput sahaja negara-negara yang berdaftar di bawah dia untuk menyertai FIFA World Cup di Uruguay ni. Tapi ada masalah sikit untuk pasukan-pasukan daripada Eropah untuk datang. Sebabnya untuk tim-tim daripada Eropah ni pergi ke Uruguay, mereka ni perlu merentasi lautan Atlantik. Lautan Atlantik ni, dia punya luas dia adalah 106.46 juta kilometer persegi. Jadi memang luas. Dan pada masa tu bukan macam sekarang ada kapal terbang ke apa ke. Ini 1930 kan, nak tak nak dia orang kena rentas lautan lah. Dan disebabkan hal ni juga, pasukan daripada Eropah ni yang berminat sikit sangat, tim-tim daripada Eropah yang berminat untuk join. Dan di akhirnya 2 bulan sebelum FIFA World Cup ni dijalankan 1930 tu, tim-tim daripada Eropah ni tak ada satu pun yang berdaftar untuk join FIFA World Cup Uruguay ni. So yelah, sebab masalah tadi lah, nak pergi jauh, kos lagi kan. And then pada masa ni Presiden FIFA masa ni, Jules Rimet ni, dia ni campur tangan. Dan pada masa ni juga kerajaan Uruguay dia bersetuju untuk bayar pampasan kepada pasukan-pasukan yang daripada Eropah ni yang nak join. Dia akan support lah, dia payung semua, penginapan, kos pengangkutan, segala lah untuk join FIFA World Cup kali tu, yang pertama ni. Dan bila kerajaan Uruguay dah cakap macam tu, tim-tim daripada Eropah ni berminat lah. Tapi bukan semua juga, ada sikit je, ada 4 tim je yang setuju untuk datang bermain di FIFA World Cup kali ni. Belgium, Perancis, Yugoslavia dan juga Romania. 4 tim ni je lah yang berminat untuk join FIFA World Cup Uruguay edisi 1930 ni, edisi yang pertama. Dan korang akan tahu 4 tim ni, 4 tim yang nak join, wakil Eropah yang nak join FIFA World Cup 1930 ni, diorang ni melalui lautan Atlantik ni selama 3 minggu 3 minggu daripada Eropah nak ke Uruguay. So akhirnya hanya ada 13 sahaja pasukan daripada 3 konfederasi yang join untuk edisi pertama Piala Dunia 1930 ni. Okey, daripada Eropah kita ada 4 negara tadilah, iaitu Belgium, Perancis, Romania dan juga Yugoslavia. Untuk benua Amerika Utara pula ada 2 wakil, iaitu Mexico dan juga Amerika Syarikat. Dan untuk Amerika Selatan kita ada 7 wakil lah, iaitu host Uruguay, Argentina, ada Chile, ada Bolivia, Peru, Brazil dan juga Paraguay. So jadi inilah dia 13 tim yang main pada edisi pertama FIFA World Cup 1930. Untuk format pertandingan, 13 tim ni akan dibahagikan kepada 4 kumpulan, di mana ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan juga kumpulan 4. Di mana kumpulan 1 akan ada 4 tim, kumpulan 2, 3 dan 4 akan ada 3 tim. Dan juara setiap kumpulan ini akan ke semifinal, dan dua pemenang semifinal akan ke final. Okey. Untuk kumpulan 1 ada Argentina, Chile, Perancis dan juga Mexico.
Okey, untuk kumpulan pertama ni, Argentina dia jadi juara kumpulan setelah menewaskan 3 lagi lawannya, iaitu Chile, Perancis dan juga Mexico. Dalam 3 kemenangan, mereka ni dapat 6 mata untuk layak ke semifinal. Untuk kumpulan kedua pula ada Yugoslavia, Brazil dan juga Bolivia. Untuk kumpulan kedua ni, Yugoslavia jadi juara kumpulan setelah menewaskan Brazil dan juga Bolivia. Jadi Yugoslavia menjadi juara kumpulan dengan 2 kemenangan, dapat 4 mata. Kumpulan ketiga pula, dalam kumpulan ketiga ni ada host tuan rumah iaitu Uruguay dan juga Romania berserta Peru, di mana untuk kumpulan ketiga ni tuan rumah jadi juara. Okey, maunya tak jadi juara kan, nanti main tempat sendiri tak jadi juara, teruk nanti kan. Okey, jadi Uruguay ni dia menang kedua-dua game dengan Romania dan juga Peru. Okey, dia menang kedua-dua game, so secara tak langsung layak ke semifinal. Grup keempat, iaitu grup terakhir dekat sini ada Amerika Syarikat, Paraguay dan juga Belgium, di mana dalam grup 4 ni Amerika Syarikat menjadi juara kumpulan setelah menewaskan Paraguay dan juga Belgium. Jadi secara tak langsung Amerika Syarikat ini layak ke semifinal. Okey, korang mesti pelik kan, kenapa tadi aku cakap Argentina dia menang 3 game tapi dapat 6 mata je kan. 3 tim lain iaitu Yugoslavia, Amerika Syarikat dan juga Uruguay, dia orang menang 2 game tapi kenapa dapat 4 mata je. Okey, sikit penerangan. Zaman 1930 ni dia punya sistem pengiraan mata tak sama macam kita sekarang. Kita sekarang ni kalau menang dapat 3 mata, betul. Tapi dia orang zaman tu kalau menang cuma dapat 2 mata je. Pada peringkat semifinal lah, di mana 4 pasukan yang layak iaitu Argentina, Yugoslavia, Uruguay dan juga Amerika Syarikat yang menjadi juara kumpulan masing-masing layak ke semifinal. Okey, dekat semifinal ni Argentina akan bertemu dengan Amerika Syarikat, manakala Uruguay akan bertemu dengan Yugoslavia. Okey, fakta menariknya adalah kedua-dua perlawanan ini antara Argentina dan MAS dan juga Uruguay menentang Yugoslavia ni, kedua-dua game ni berakhir dengan jaringan yang sama iaitu 6-1, di mana Argentina menewaskan Amerika Syarikat 6-1 dan juga Uruguay menewaskan Yugoslavia juga dengan skor 6-1. Macam biasa, apa-apa pertandingan pun, tak kisahlah bola sepak ke apa, ke final, sebelum game final ni, fans, peminat memang tak kisahlah antara kedua-dua pasukan ataupun peminat bola seluruh dunia akan bercakap-cakap apa semua, bincang-bincang mana-mana tempat je bercakap pasal bola kan. Okey, sama juga dengan edisi 1930 ni, di mana final pada masa memang hangat lah kan. Situasi orang kata bahang final tu kita rasa, tapi ada cacat sikit di mana sebelum final ni ada satu isu yang timbul di mana tak tahu siapa yang nak sediakan bola untuk final, sama ada Argentina atau Uruguay. Tapi FIFA ni dia buat keputusan supaya first half pakai bola Argentina, second half pakai bola Uruguay. Okey, jadi final berlangsung pada 30 Julai 1930 di Stadium Centenario. Okey, jadi final antara Uruguay dengan Argentina ni berlangsung dengan skor akhir Uruguay 4, Argentina 2. Okey, jadi termaktublah bahawa Uruguay merupakan juara pertama FIFA World Cup. Okey, untuk pasukan yang kalah di separuh akhir, Amerika Syarikat dan juga Yugoslavia ni, kalau ikutkan edisi Piala Dunia yang latest ni, yang terkini, dia orang ni akan lawan dua orang kan. Akan lawan yang kalah ni akan lawan untuk tentukan siapa tempat ketiga dan juga tempat keempat. Tapi pada masa itu tak ada. Tapi ada satu bulletin FIFA ni pada tahun 1984, dia orang ni kata yang perlawanan antara Yugoslavia dan juga Amerika Syarikat ni ada dilangsungkan di satu tempat.
Okey, skor dia Yugoslavia 3, Amerika Syarikat 1. Tapi FIFA dia tak pernah sahkan pun benda ni. Jadi anggap je lah game ni tak pernah berlangsung lah. Okey, untuk edisi Piala Dunia 1930 ni ada rekod-rekod yang dicipta lah, di mana kalau kita tengok hari pertama 13 Julai 1930 ni ada 4 pasukan yang bermain. Jadi ini adalah 4 pasukan pertama yang bermain pada edisi 1930 tu, dan 4 tim pertama yang main untuk World Cup. 4 tim pertama yang main. Jadi 4 tim ni adalah Perancis yang pada masa itu menentang Mexico, dan juga perlawanan antara Amerika Syarikat dan juga Belgium. Okey, dalam dua game ni Perancis menewaskan Mexico 4-1 dan juga Amerika Syarikat menewaskan Belgium 3-0. Dalam game antara Perancis dan juga Mexico, di mana Perancis menang 4-1 ni, ada satu rekod dicipta oleh Lucien Laurent, pemain Perancis, iaitu Lucien Laurent ni adalah pemain pertama yang menjaringkan gol dalam kempen Piala Dunia, di mana dia menjaringkan gol pada minit ke-19, dan Perancis adalah tim pertama yang skor gol di FIFA World Cup. Rekod hat-trick pertama juga tercipta pada edisi pertama Piala Dunia 1930, di mana hat-trick pertama ni dijaringkan oleh pemain Amerika Syarikat, iaitu Bert Petenaude, di mana pada game dia menentang Paraguay. Pada game Amerika Syarikat menentang Paraguay pada 17 Julai 1930, Bert Petenaude ni dijaringkan hat-trick ketika tim DAS menang 3-0 ke atas Paraguay, dan anugerah penjaring terbanyak FIFA World Cup. Okey, untuk edisi pertama 1930 ni, pemain pertama yang dinobatkan sebagai penjaring terbanyak kejohanan adalah pemain daripada Argentina, iaitu Guilherme Stabil, di mana dia menjaringkan 8 gol pada tamasya FIFA World Cup edisi pertama ni, di mana kalau kita tengok 8 gol yang dia hasilkan ni adalah 3 gol ketika menentang Mexico di hat-trick game tu, 2 gol ketika menentang Chile. Okey, dua tim ni dilawan masa group stage, dan dia ada 2 gol pada separuh akhir bila mana tim Argentina menewaskan Amerika Syarikat 6-1, so dia ada sumbang 2 gol, dan juga pada final di mana Argentina kalah 4-2 kepada Uruguay pada masa tu, dia ada skor 1 gol untuk Argentina. Jadi total semua 8 gol. Dia dinobatkan sebagai penjaring terbanyak pertama pada FIFA World Cup edisi pertama 1930. Sebelum aku akhiri video aku ni, aku nak bagi satu kata-kata hikmat lah. Kata-kata hikmat dia, manusia boleh berubah, perkara boleh jadi salah, tapi kita kena ingat, hidup kita tetap kena teruskan. Assalamualaikum, jumpa lagi.